Rabbi yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidna ilman. Di tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita di dalam kuliah dan juga di dalam ayat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kesempatan kepada kita lagi pada hari bersama. Pada hari ini kita telah masuk ke dalam hari-hari ataupun waktu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr dan juga yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan antara 10 awal Zulhijjah yang mempunyai kebaikan dan kebaikan-kebaikannya sendiri. Dalam hadis Nabi SAW sebut, min a'mal, tidak ada amal yang lebih baik melainkan amal yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah ini. Dan para sahabat menanyakan, hatta jihad fi sabilillah, ini tidak boleh melawan jihad fi sabilillah. Maka Nabi SAW sebut hatta, maknanya benarkan perkataan tersebut apa Nabi SAW. Di hadis ini menunjukkan bahawa amal-amal yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini adalah merupakan antara amal-amal yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala masanya. Selain daripada sebelum ini, mungkin kita telah masuk dan kita telah lalui, telah lepasi 10 akhir Ramadan. Ulama bincang tentang 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah. Di kesimpulannya, kayaknya kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri. 10 akhir Ramadan ini adalah dari sudut malamnya, dan 10 awal Zulhijjah ini dari sudut siangnya. Ala kulli hal, satu hari itu adalah merupakan maknanya 10 hari. 10 hari yang perlu diperbanyakkan amalan daripada biasa. Kalau sebelum ini maknanya telah kita lalui 10 akhir Ramadan, kita dah lepas melaluinya. Mungkin setelah 2 bulan, bulan Syawal, Zulkaidah kan. Jadi kita pun mungkin merasai ada perubahan pada diri kita, perubahan yang kalau baik tu alhamdulillah lah. Tapi mungkin dari sudut amalnya pun mungkin kurang kan. Kita tak kata pada orang lain, kata pada kita sendirilah. Ini maknanya kalau nak dibandingkan dengan apa yang kita telah lakukan dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan ni mungkin tak sama. Maka 10 awal Zulhijjah ini adalah merupakan waktu masan, seolah-olah macam berikan semula ruang sekali lagi amalan kebaikan itu dan sebanyak-banyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kelas kita pada pagi ini juga kira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu soleh yang Allah Subhanahu wa taala kira di sisi, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita surah As-Sajdah. Ini seingat saya yakni kita telah di pada ayat yang ke-10. Kita dah sebut dah sebahagiannya ataupun ke-11. Ayat yang ke-11. Kita sebutkan sebahagiannya, ada sebahagian yang kita sebutkan. Baik. Jadi saya ulang sedikit tentang perbincangan ayat surah As-Sajdah ni. Jadi ayat 1 hingga 9 ini adalah muqaddimah surah itu. Setiap surah ni dia ada muqaddimah, dia ada isi, dia ada penutup. So ayat 1 hingga 9 ni muqaddimah. Yang telah kita sebutkan dengan panjang lebar bagaimana dia berkaitan turunnya Quran dan menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh kaum musyrikin berkaitan dengan pendustaan terhadap Quran, cara Allah Subhanahu wa taala balas dengan Allah mengatakan itu adalah pun daripada Allah dan ianya hak, untuk tujuannya memberi peringatan. Allah datangkan dalail, iaitu
bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu cipta, Subhanahu Wa Taala mampu takbir, teruskan, bahkan Allah mengetahui setiap inci yang berlaku terhadap penciptaan dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia nak menunjukkan bahawa tak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran. Nak menyatakan bahawa itu adalah benda yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding ciptaan-ciptaan yang lebih besar, yang lebih luas, yang sehingga hari ini manusia tidak habis lagi mengkaji tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di langit ataupun yang ada di dasar lautan dan sebagainya. Baik. Jadi kemudian Allah bawa kita untuk kita sedari betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, keagungannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ciptaan manusia supaya manusia beringat bahawa manusia ini diciptakan daripada sesuatu air yang lemah, sesuatu yang manusia pandang hina, manusia sendiri pandang hina perkara tersebut, iaitu daripada air mani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pada manusia pendengaran, penglihatan dan juga hati, akal, fikiran untuk manusia fikirkan, mendengar nasihat, mendengar ayat Quran, melihat apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ia menjadi alat untuk kita sampai kepada kebenaran. Tapi malangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-10, orang musyrikin ini mereka tetap, maknanya mengingkari akan adanya hari akhirat, akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada Nabi SAW pada ayat yang ke-11 yang kita dah sebutkan di sini. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Baik. Di ayat ini kita dah sebutkan tafsiran ni sedikit sebelum, sebab saya tak sebutkan lagi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Malikul Mulk. Di tafsiran umum ayat ini nak disebutkan tentang pengingkaran kaum musyrikin ini, Allah Subhanahu Wa Taala membantah kerana mereka mencari sebelumnya wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalq. Jadi ini ketika mana kami dah hilang di atas muka ini, kami akan dibangkitkan semula dengan satu ciptaan yang baru. Ini persoalan yang membawa bentuk pengingkaran. Persoalan bukan nak pada jawapan, tapi persoalan nak menunjukkan bahawa mereka mengingkari perkara tersebut. Maka Allah membantah dengan menyuruh Rasulullah SAW untuk mengkhabarkan kepada mereka. Jadi menunjukkan apa? Yang pertama, bila Allah kata kepada Nabi, Qul yatawaffakum. Ini menunjukkan bahawa mesej yang ayat yang ke-11 ini bukanlah daripada Nabi SAW sendiri. Kerana Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Itu yang kita kena faham, yang saya sebut dan ulangkan, iaitu semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dan para anbiya, tidak mengetahui perkara yang baik pada asalnya, tetapi hanya mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan. Baik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata qul kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan kepada orang Quraisy qul, maka Allah membantah dengan menyuruh Nabi SAW untuk mengkhabarkan kepada mereka bahawa malaikat maut akan mencabut nyawa mereka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Maka pada ketika itu kalian akan dibangkitkan pada hari semua manusia dibangkitkan untuk summa ila kilabikum summa ila rabbik turja'un. Kemudian kalian akan dibangkitkan pada hari semua manusia dibangkitkan untuk menjalani proses hisab dan juga pembalasan. Ayat ini menegaskan dan mengukuhkan hari kebangkitan disertai ancaman serta penegasan bahawa zat yang menciptakan manusia pada kali pertama pasti mampu. Dia menunjukkan bahawa summa ila rabbikum turja'un, pada Tuhan kamu kembali, menunjukkan
Allah yang cipta pada ayat yang ke-6 dan 7. Allah sebut wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini Allah yang pertama kali cipta manusia secara keseluruhannya, Adam, dan menjadikan manusia ni melalui air mani. Itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita nak mencipta sesuatu yang baharu, yang tidak ada macam kereta, kan? Saya sebutkan kereta. Yang ni kita nak buat satu kereta, sebiji kereta tu lebih sukar berbanding kalau dah ada kereta, rosaknya mungkin pada tayar, ataupun tayar tak ada angin. Ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangkitkan semula sahaja manusia. Ini tidak ada satu yang pelik. Baik. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Malikul Maut? Kenapa Allah tak sebut qul yatawaffakum summa ila rabbikum turja'un? Kemudian kamu akan mati dan kemudiannya kamu akan dibangkitkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Malikul Mautil ladzi wukila bikum? Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah mendatangkan sedemikian. Jadi Nabi SAW diarahkan untuk menegaskan kembali bahawa mereka akan dibangkitkan. Disebutkan malaikat maut untuk mengingatkan akan kematian walaupun mereka tidak mengingkarinya. Tapi kehidupan dunia telah menutup pandangan mereka terhadap kemungkinan adanya hari kebangkitan dan supaya bersedia dengannya. Apa maksudnya? Jadi orang musyrikin ni mereka tak mengingkari mati. Maknanya tak mengingkari bahawa setiap manusia itu akan mati. Sebab memang tak ada manusia pun yang mengingkari mati. Sebab memang dari sudut realitinya dia akan lihat ada orang mati. Tapi mengingkari kehidupan selepas kematian tersebut, itu ada. Maknanya orang musyrikin, maknanya mereka mengingkari kehidupan selepas daripada kematian. Maka didatangkan malaikat untuk menyatakan bahawa bersedia malaikat itu untuk melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mati pada waktu bila-bila masa, maka dia akan mati. Kalau Allah perintahkan untuk hidup semula, maka dia akan hidup semula. Itu dia punya logiknya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan. Juga untuk meningkatkan rasa takut. Malaikat maut disebutkan dengan ancaman bahawa setiap pada mereka telah pun diwakilkan. Maknanya setiap pada kita ni memang dah ada seorang malaikat yang menjaga, yang mana diwakilkan untuk bersedia pada bila-bila masa. Dan ia juga untuk membawa maksud selain membatalkan kejahilan mereka bahawa maut itu di tangan Allah, apabila dia menghidupkan, dia juga mematikan semuanya atas izinnya yang diperintahkan malaikat untuk dilaksanakan. Jadi nak menunjukkan bahawa mati itu bukan kerana manusia itu mati, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan malaikat untuk mengambil nyawa dengan cara yang mana Allah tentukan kepada masing-masing. Dengan sebutkan bahawa maut dan juga kehidupan dan juga kematian itu hanya saja di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana akhirnya dunia, sebab golongan awam musyrikin ini mereka terkesan dengan fikiran ad-dahriyun dalam surah Al-Insan. Kan antara surah Al-Insan dan juga surah Al-Sajadah ni dia ada hubungan dia. Jadi orang ad-dahriyun, orang yang beriman dengan masa, dia hanya fikirkan maknanya manusia ni hidup kerana dengan perjalanan masa, dan mati pun hanya disebabkan masa dah sampai. Tak ada kena-mengena dengan apa-apa kuasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menafikan hal tersebut, tunjukkan bahawa ada kekuasaan yang mana menentukan kehidupan dan kematian. Bahkan kekuasaan itu sangat besar, sangat agung, hingga dia hanya mewakilkan kepada malaikat untuk melaksanakan. Kerana itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Malikul Maut. Baik. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan summa ila rabbikum turja'un. Ini isyarat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sesekali tidak akan leka tentang perbuatan manusia. Tunjukkan bahawa Allah tahu apa yang kamu buat dan kamu akan kembali kepada Aku. Di atas apa yang kamu sebut, di atas apa yang kamu laksanakan,
di atas apa yang kamu persetujui di dunia ini, maka semuanya akan dibawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampainya waktu. Dan ianya tidak akan diawalkan, tidak diakhirkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan summa ila rabbikum turja'un. Kenapa tak sebut summa turja'una ila rabbikum? Dan akhirnya kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Betulnya macam itulah. Tapi terjemahan kalau kita nak by literal ayat ni, dan kemudiannya kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Ini berbanding pembuatnya iaitu turja'un untuk memberikan makna pengkhususan. Maksudnya apa? Hanya sahaja kamu akan kembali itu adalah kepada Allah Subhanahu. Maka kemudian itu kepada Allah sahajalah kamu akan kembali. Dia macam ayat kita baca suratul Fatihah. Kita baca surah Fatihah macam mana? Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu. Hanya sahaja kepada engkaulah kami menyembah. Ini sepatutnya kita sebut aku hanya menyembah kepada engkau. Tapi nak sebutkan didahulukan iyyaka itu menunjukkan kepada pengkhususan. Ini tidak ada yang lain yang disembah melainkan Allah Subhanahu. Dalam ayat ini tidak ada tempat kembali yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu. Dan ayat ini menegaskan ayat yang sebelumnya, iaitu bahawa manusia pasti akan bertemu dengan Allah. Sebab apa? Ujung ayat yang ke-10 mereka sebut apa? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Orang musyrikin ini bukan sekadar tidak mempercayai hari kiamat, tapi akhirnya membawa kepada mereka tidak mempercayai adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa ila rabbikum turja'un, yang ini menunjukkan bahawa manusia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Orang kalau dia dah bersalah, kan, dia takut nak mari hari pembicaraan dengan hakim, kan, tu maknanya nak tentukan, dan dia tak ada pula bukti, semua saksi, semua bukti, semua ada yang menyatakan dia salah, kan? Maka dia tak akan berani nak datang, kan? Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala walillahil masalil a'la nak menyebutkan bahawa pada waktu tu tidak ada tempat dan tidak ada ruang, tidak ada masa, tidak ada peluang untuk lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya dibawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah ayat 12 yang makruf yang menunjukkan bahawa tidak ada peluang, tidak ada ruang. Ketika mana seorang itu dah balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqim. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang yang berdosa itu akan kepada di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal baik. Sesungguhnya kami sekarang yakin. Baik. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keadaan orang musyrikin ketika mana mereka menyaksikan secara langsung hari kebangkitan dan hisab pada hari itu. Mereka telah menyaksikan bahawa benarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut liqa, apabila mereka menyebutkan bahawa balhum liqa'i rabbihim kafirun, yakni mereka, Allah menyatakan bahawa mereka mendustakan hari pertemuan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab summa ila rabbikum, mereka pasti akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan ayat ini kan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada melainkan penyesalan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walau tara. Baik, nanti kita sebutkan. Belum tu.
Kita lihat terlebih dahulu tafsiran umum ayat ini. Jadi ayat ini nak menyatakan tentang sekiranya kamu Rasulullah SAW menyaksikan ketika musyrikin itu menghadap Tuhan mereka dengan rasa malu dan hina. Persoalannya, perkara ni benda yang gaib, benda yang akan datang. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut walau tara, kalau kamu melihat. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ayat ini nak disebutkan kepada Rasulullah SAW dan juga boleh kepada orang yang bersalah. Jadi Rasulullah SAW maknanya walau tara ini merujuk kepada kalaulah kamu wahai Rasulullah menyaksikan hal tersebut itu nanti, seolah-olah macam itulah. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan kepada Nabi bahawa nanti itu macam mana perkara itu berlaku ataupun suasananya itu adalah suasana penuh penyesalan mereka-mereka yang tidak beriman. Iaitu walau tara ini juga boleh membawa maksud kamu sendiri, bila mana kamu sendiri akan menyaksikan perkara tersebut, kamu sendiri akan menyaksikan sesama kamu, ya ini orang yang tidak beriman itu akan maknanya akan ada orang yang menyuarakan untuk kami dah faham, kami dah dengar, kami dah tengok dan kami dah yakin pada waktu ini. Tafsiranlah, baik. Jadi ayat ini kalau kita ambil tadi, sekiranya kamu Rasulullah menyaksikan hal tersebut ketika mana orang musyrikin menghadap Tuhan mereka dengan rasa malu dan hina, maka kamu akan dapati keadaan yang menghairankan apabila mereka berkata, wahai Tuhan kami, sekarang kami mahu mendengar firman-Mu, mematuhi perintah-Mu. Kami telah saksikan sendiri kejadian hasyar, kejadian hari kebangkitan. Dan kami telah mengakui kebenaran apa yang diberitakan oleh para rasul. Justru kembalilah kami ke dunia, nescaya akan mengerjakan apa yang kau redai. Tidak sama juga dalam ayat dalam surah Al-Mulk ayat 10. Ia ini mereka bukan sekadar bangun dengan penuh penyesalan, tapi mereka juga dibangkitkan dengan mana mereka mencerca dan menyalahkan diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Itu dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami. Ayat 10. Contoh ayat ya. Fi ashabis sa'ir. Ayat itu. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam ayat yang ke-10. Ini menunjukkan penyesalan. Dan sebelum penyesalan itu maknanya mereka mencerca ataupun mencaci diri mereka sendiri. Apa maknanya tak dengar kan apa yang Rasul sampaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jawab apa? Allah kata Allah tahu seandainya pun kalau dikembalikan ke dunia sekalipun nescaya mereka itu tidak akan beriman. Dan kalaulah mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang daripada melakukannya, dan sesungguhnya mereka tetap akan menjadi pendusta. Dalam surah Al-An'am ayat. Bukan cerita di hari akhirat. Di dunia ini sahaja Allah dah bagi peluang yang banyak. Contoh antaranya Allah datangkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu dustakan para rasul mereka, maka apa yang berlaku kepada mereka? Yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan ada contoh bagaimana Firaun yang mana ketika mana Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa membawa banyak bentuk mukjizat-mukjizat. Dan ada perkara-perkara yang berlaku kepada Mesir. Contohnya air yang berubah jadi darah, banyaknya belalang, banyaknya katak kan. Ini suasana hara kan. Hingga kan maknanya mereka minta kepada Nabi Musa untuk doa untuk berhenti kan.
Kami akan ikutlah apa yang kamu nak. Tapi setelah berlaku hal tersebut, mereka tak beriman kepada Nabi Musa. Sama juga dengan orang Quraisy sendiri, antaranya di dalam surah Dukhan. Antara makna Dukhan itu adalah datangnya antara makna Dukhan itu adalah waktu berlakunya tahun kelaparan kepada orang musyrikin. Waktu tu Nabi berada di Mekah lagi. Jadi Dukhan ini disebutkan ia dalam bentuk majas, dalam bentuk macam bukan asap yang betul. Salah satu maksudnya lah. Ada maksud kedua, asap yang betul lah di hari akhirat. Jadi salah satu maksudnya adalah orang musyrikin pada waktu mereka rasa lapar, waktu gambarkan dalam hadis, dalam tafsir dan dalam hadis, bahawa mereka ni makan kulit kayu dan sebagainya. Jadi mereka tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah tersebut hingga gelap mata, ibarat macam ada asap. Dukhan kan asap yang mengelabui mata mereka. Itu antara makna dukhan. Jadi mereka kata kepada Nabi SAW, doa kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk angkat hal ini. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-12 mereka sebutkan, Rabbana kashif 'annal 'azaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, angkatlah. Mereka jumpa dengan Nabi, angkatlah azab ini. Sesungguhnya kami akan beriman, inna mu'minun anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun din. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah banyak kali Allah datangkan peringatan dan kami datangkan juga bersamanya rasul. Summa tawalla anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'aidun. Jika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah angkat, maknanya azab tersebut, mereka kata apa? Mereka kata Nabi kepada Nabi, mereka kata orang gila. Sedangkan mereka yang jumpa Nabi minta untuk Nabi doa pada Allah Subhanahu Wa Taala angkat azab kelaparan ni. Di dunia ini sahaja ada banyak siri cerita orang-orang yang terdahulu. Bahkan mereka sendiri telah mengalami dari sudut maknanya ditimpa dengan azab di dunia, tapi dalam keadaan mana mereka minta untuk berdoa untuk diangkat azab tersebut dengan janji bahawa mereka akan beriman, mereka tak beriman pun. Jadi apa jaminan bahawa ketika mana dah dimatikan akan balik semula ke dunia ini akan balik. Sebab tu Allah kata pada ayat surah Al-An'am, dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulanginya apa yang mereka dilarang daripada melakukannya. Sebab dari sudut waktu mereka hidup pun maknanya mereka telah melakukan hal yang demikian. Baik, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jadi perbuatan melihat di sini boleh jadi merujuk kepada Nabi SAW. Saya sebutkan tadi, yang ini merujuk pada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi lihat, renungkan, fikirkan. Sebab tara ini dia tidak hanya semestinya melihat mata, tapi dia boleh jadi fikirkan. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tanya pada Nabi, tidakkah engkau melihat apa yang telah dilakukan kepada tentera bergajah kan? Nabi SAW tak lahir lagi. Tapi tara ni walaupun maknanya melihat, tapi dimaksud renungkan. Jadi ayat ini boleh jadi renungkan kepada Nabi SAW untuk mengubati pendustaan mereka terhadap Nabi. Sebab apa? Am yaqulu naftara. Kamu mengatakan bahawa Muhammad yang mana mereka cipta itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengubati kesedihan ini dengan mengatakan bahawa tak apa, sabar. Kamu akan lihat nanti di hari akhirat mereka yang mendustakan kamu, mereka itulah yang akan menyesal. Macam ayat yang disebutkan dalam surah Al-Mulk tadi, waqalu kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Ini disebutkan ayat sebelum tu bahawa mereka pun telah mengatakan pada mereka kerana mereka tidak mengambil peringatan daripada orang yang menyampaikan peringatan. Baik.
Dan ayat ini juga boleh jadi kepada sesiapa sahaja yang diperhatikan, yang direnungkan. Ini pada kita. Mujrimun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan mujrimun. Iaitu apa makna mujrimun? Ini orang yang melakukan kesalahan kufur yang besar yang terkeluar daripada agama dan kekal di dalamnya. Maka innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Dalam Quran banyak istilah disebutkan kafirun, disebutkan munafik, fasiqun. Tapi bila disebutkan mujrimun adalah orang yang mana didapati bersalah, tapi dia tidak, maknanya dia tidak memperbaiki kesalahan tersebut. Dia berterusan berada di dalam kesalahan. Bahkan orang yang mana memperbetulkan kesalahan dia itu pula yang mana dia hinakan, dia sebutkan, dia caci, dia maki, dia fitnah dan sebagainya. Satu, dahlah buat maknanya kemungkaran. Yang kedua, bangga. Yang ketiga, mempertahankan kemungkaran tersebut. Dan sampai kepada tahap maknanya orang yang membawa kebenaran, yang menolak kemungkaran yang dibawa, itulah maknanya mereka nak caci, nak maknanya sakiti, rancang untuk bunuh dan sebagainya. Maka itulah yang disebutkan sebagai mujrimun. Dan mujrimun ni juga ada sebagai ulama mengatakan bahawa dia berkaitan dengan bukan sekadar dia melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga dia melakukan dosa dengan manusia. Yang ini melakukan jenayah dengan manusia. Itu juga panggil mujrim. Sebab tu saya sebutkan tadi, apabila mereka sampai tahap nak menyakiti, nak membunuh, rancang untuk bunuh Nabi SAW, bukan sekadar mereka kufur. Yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu hal. Tapi rancang untuk menyakiti Nabi, Nabi SAW, maka mereka digelar sebagai mujrim. Kelayaklah bila Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan orang mujrim di dalam Quran, maka Allah kata innal mujrim ya'azabi jahannam khalid. Itu mereka berada di dalam azab dan kekal. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Jadi orang yang bersalah apabila terbukti bersalah maka akan berasa malu dan hina lalu menundukkan kepalanya. Menariknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut nakisu ru'usihim. Ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala mereka menjadi orang yang menundukkan kepala mereka. Allah tak sebut dengan perbuatan. Maknanya mereka menundukkan. Tak, tapi mereka adalah orang yang menundukkan. Orang yang penunduk. Apa bezanya? Selalu bila kita sebutkan tentang perbuatan dengan pembuat, fa'il dengan fa'il. Perbuatan dia menunjukkan kepada sesuatu yang berlaku sekali ataupun tak lama. Contoh, kalau contoh ibu memasak, kan? Jadi memasak ni mungkin ada waktu pagi, waktu tengah hari, kan? Waktu malam, dia ada waktu dia. Tapi kalau pemasak, ini chef, maknanya memang kerja dia masak lah hari-hari. Dan ni setiap masa maknanya orang datang makan, masak. Kan? Jadi perbuatan memasak dengan pemasak tu chef lah, kan? Masak tu berbeza. Yang mana lebih kuat? Masak lah yang nak menunjukkan bahawa dia sentiasa berada di dalam keadaan tersebut. Nakisu ni menunjukkan bahawa dia sentiasa berada dalam keadaan tu. Yang ni tak mampu pun nak tangguh kepala walaupun sekejap. Kenapa rasa malu? Kenapa rasa hina? Di hadapan Allah Subhanahu. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Di hadapan Tuhan. Kerana tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan pertolongan. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat berhadapan dengan Allah Subhanahu. Boleh juga memberi maksud di sisi inda ini boleh membawa maksud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di sisi Allah Subhanahu. Inda ni boleh jadi di sisi. Tunjukkan bahawa perasaan malu yang teramat sangat kerana mujrim itu berada di sisi Rabb, iaitu Tuhan yang membimbing, memelihara dan memenuhi keinginannya. Indah perkataan tu bila Allah sebutkan mereka menundukkan kepala mereka inda rabbihim, sama ada di hadapan Tuhan mereka, menunjukkan bahawa mereka tak mampu nak berhadapan dengan Allah.
malu nak angkat kepala. Dan inda itu kalau kita fahami dengan makna di sisi Tuhan mereka, mereka dudukkan kepala mereka di sisi Tuhan. Mereka dengan maksud dia macam ni. Kalau contoh kan, anak kan, seorang anak, bila dia buat kesalahan kan, bila dipanggil dengan cikgu disiplin ke apa, dia main dia duduk tepi mak ayah dia, ditunduk dia kepala kan. Tak bercakap pun. Sebab apa? Sebab dia malu lah dengan mak dia, kan, yang maknanya seperti dengan ayah dia yang maknanya banyak banyak maknanya kerahkan tenaga. Jadi segan, malu. Walillahil masalil a'la. Apabila seorang itu dia berada di sisi Tuhannya, dia tak mampu untuk panggung kepala dia kerana apa? Kerana dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah membimbing. Dia sedar dan dia nampak bahawa apa yang dia punyai itu adalah di bawah di bawah pentadbiran yang disebutkan pada ayat 5 dan ayat 6 dalam surah As-Sajdah ni kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir segala urusan yang berlaku di langit dan juga. Jadi itu menyebabkan dia rasa Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal salihan, inna, sesungguhnya kami telah baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menghazafkan ataupun menghilangkan, ataupun bukan menghilangkan, Allah Subhanahu Wa Taala tak menyatakan wa qalu rabbana absar. Sebab apa saya sebut demikian? Kalau kita tengok ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut am yaqulu naftarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang percakapan mereka itu. Ayat yang ke-10, ya, ini sebelum mereka mati. Mereka kata waqalu, sebutkan tentang mereka berkata, waqalu a iza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka berkata. Tapi ayat ini kalau kita tengok terjemahan ya, siapa yang berkata ayat ni? Mereka juga kan. Rabbana absarna, kami dah tengok, wahai Tuhan kami dah tengok, kami dah dengar. Dan kami minta untuk nak balik ke, ya, betul tak? Orang yang mujrim yang kata kan. Tapi kenapa Allah tak kata waqalu rabbana absarna, dan mereka berkata rabbana absarna wa sami'na farji'na? Kenapa Allah tak sebutkan waqalu? Kerana perkataan ini walaupun datangnya pada mereka, tapi mereka tak mampu nak ucapkan. Seolah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, tahu mereka mengucapkan perkataan ini dalam hati mereka, tapi tak terluah pada perkataan. Sebab apa? Malu yang teramat sangat. Kan? Orang kan malu, bila kita malu dia diam-diam, senyum-senyum, sesengih kan. Dia tak mampu nak berkata-kata. Dia malu dalam keadaan malu, rasa hina pula. Lagilah tak mampu nak berkata-kata. Maka walaupun ini perkataan mereka, tapi bukan perkataan yang dizahirkan pada lidah mereka. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ketahui yang berada di dalam hati. Maka Allah keluarkan, Allah sebutkan apa yang mereka kata dalam hati mereka, iaitu Allah tahu mereka adanya penyesalan dan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana absarna. Jadi mereka rasa malu kerana orang yang malu ni dia tidak mampu untuk berkata-kata. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan penglihatan? Sedangkan kalau kita bahaskan ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Allah dahulukan susunan dia macam mana? Sam'a pendengaran, absara penglihatan, afidah akal fikiran. Itu dah sebut dalam penerangan dia. Tapi dalam ayat ni Allah dahulukan penglihatan. Rabbana absarna wa sami'na. Kerana apa? Kerana pada waktu itu apa yang mereka dengar sebelum ini di dunia ni hanya dengar banyak.
Dengar cerita tentang hari kiamat, dengar cerita manusia akan dibangkitkan, dengar cerita maknanya akan bertemu dengan Tuhan. Dengar, banyak dengar. Maka didahulukan dengar. Maka pada waktu hari ini, hari maknanya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak melihat. Lihat sendiri apa yang didengari itu nyata. Mereka lihat sendiri kedahsyatan kiamat dan azab. Maka barulah mereka perakui apa yang mereka pernah dengar. Namun mereka tidak memperhatikan, iaitulah peringatan daripada Rasul. Jadi maknanya pada hari ini apa yang mereka dengar sebelum ini mereka mendapati ianya nyata. Ianya reality. Baik. Dan mereka menyebutkan farji'na, kembalikanlah kami untuk kami melaksanakan amalan yang berterusan. Na'mal salihan. Sebab amal ini kita sebutkan amal dia bukan sekadar sesuatu yang dibuat sekali. Itu beza kalau dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut amal dengan fa'al. Yang ini orang buat. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, fi'al dengan amal ini benda yang sama dari sudut terjemahan dia. Buat. Ana af'alu kaza, aku buat sesuatu. Ana a'malu kaza, aku buat sesuatu. Sama dari sudut terjemahan. Cuma bezanya adalah dari sudut fi'al ini dia boleh jadi sesuatu yang berlaku sekali saja. Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Betul kan? Yang ini sekali saja yang mana berlaku kisah tersebut. Tapi bila kita katakan amal, menunjukkan bahawa sesuatu yang berterusan. Sebab itu dalam Quran kalau melibatkan tentang perkara kebaikan Allah tak sebut fa'lus salihat, Allah sebut amalus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebab apa amal? Sebab amal ini dia sesuatu yang mesti berterusan. Yang mampu untuk mengubah nasib kami. Dan kerana sesungguhnya kami pada ketika ini sangat yakin. Cuma pada ketika itu inna mungkinun, kami pada ketika ini kami yakin, maka pada waktu itu yakin pada waktu itu tidak memberikan sebarang manfaat. Kerana apa? Keyakinan yang diiringi dengan kerana keyakinan mesti diiringi dengan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu dituntut ketika mana manusia ditaklifkan, dia ini di dunia. Pentaklifan itu berada di dunia. Maka keyakinan itu tidak hanya tidak sia-sia lah. Jadi juga nak memberikan satu maknanya ibrah kepada kita. Tak cukup maknanya di atas dunia ni kita menyatakan bahawa kita yakin. Kita yakin tentang adanya hari akhirat. Kita yakin tentang akan hari bertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti dibuktikan dengan amal soleh. Kenapa? Kalau yakin sahaja, sebut bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan itu tidak ada manfaatnya. Kerana apa? Kerana keyakinan dia mesti dengan amal soleh. Amal soleh pula hanya boleh dilakukan di dunia ketika mana manusia ditaklifkan. Maka kita faham di dunia ini keyakinan itu mesti disertakan dengan amal soleh. Innal ladzina amanu, yakin, wa amilus salihat, dengan amalan. Baik. Mereka mencari peluang terselamat daripada neraka dengan menyatakan kami telah beriman. Sekarang ni dalam keadaan rasa takut ni, manusia ni akan dibuat apa saja. Kalau kita di dunia apa ni, kalau bila kita rasa takut, kita akan cuba nak lepaskan diri daripada takutan, apa yang kita takutkan. Dan begitulah maknanya mereka ini menyebutkan tentang bahawa hari tersebut mereka telah beriman. Dan apa yang berlaku kepada kami disebabkan meninggalkan amal soleh. Jadi menunjukkan bahawa mereka akan cari alasan. Sebab apa tak melakukan amal soleh? Akan cari alasan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan Allah mengetahui dari sudut manusia ini kalau diberikan peluang sekali lagi pun maknanya tetap akan beralasan. Baik. Ayat 13. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha
walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan bagi menolak rayuan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha daripada masing-masing, nescaya kami berikan kepada setiap-tiap seorang itu hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman siksa daripadaku, demi sesungguhnya aku memenuhi neraka jahanam dengan semua jin dan manusia yang masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan juga beramal soleh. Dia sebutkan ayat ini secara umum nak menyatakan bahawa hidayah untuk beriman dan beramal soleh adalah pilihan manusia yang mana menuntut kepada pencarian akannya. Jadi maknanya bukan hidayah ni bukanlah kadang-kadang kita sebutkan ada orang yang mana bila ditanya kenapa uh, tak tutup aurat ke, kenapa tak solat ke, kita jawab hidayah tak sampai. Hidayah tak sampai. Sebenarnya hidayah ni dia ada hidayah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, dan ada hidayah yang mana kita perlu cari. Dan kebiasaannya hidayah ni dia akan mula dengan kita mencari dan baru Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan hidayah. Sebab tu saya pernah sebutkan hidayah ni dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah hidayah disebut hidayatul irsyad. Ini hidayah untuk kita kenal yang baik dan yang buruk. Untuk kenal yang baik dan buruk ni kena cari ilmu. Untuk aurat itu baik, tidak menutup aurat itu, solat itu baik, tidak solat itu kena cari. Barulah datang kepada yang kedua, hidayah at-taufiq. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Ya, ini dari sudut yang pertama tu dulu, maknanya kita nak kena mencari. Kalau dari sudut kita mungkin lahir dalam keadaan Islam, maknanya peranan ibu bapa kita yang mana memberikan ilmu, pengetahuan, dan akhirnya kita juga boleh memilih. Bila dewasa, sama ada nak terus beramal soleh ataupun tidak. Maka hidayah itu adalah sesuatu yang perlu dicari. Kenapa? Kerana kalau hidayah ni semata-mata pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak tetapkan, Allah nak bagi sesiapa saja ataupun semua orang dapat hidayah. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala buat. Sebelum dia mati dia dapat hidayah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan hal yang sedemikian. Kerana apa? Kerana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada pilihan manusia. So bila kita nak faham tentang hidayah ini, penentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita fikir kan, kenapa Allah tak bagi hidayah? Contohlah kita katakan macam Talib kan. Bersama dengan Nabi SAW, lama tengok dakwah Nabi SAW, tengok mana backup Nabi. Kenapa hidayah tak sampai kepada? Kadang kita tanya kan, ataupun ada orang yang lain yang kita kenal. Jadi persoalan ini kita kena faham dengan penentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya manusia dapat hidayah ataupun tidak. Kena faham dengan ilmu Allah Subhanahu. Kerana bila kita faham ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui sebelum, yang mengetahui semasa, yang mengetahui akan datang, maka di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah tahu dah apa yang manusia ni akan pilih. Maka Allah dah tahu Abu Talib dia akan pilih, maknanya dia tak mau nak mengucapkan syahadah. Kalau dah tahu Abu Lahab, maknanya dia akan pilih, maknanya dia akan tetap menentang Nabi SAW sampai akhir hayat dia. Sedangkan Abu Sufyan juga orang yang kuat menentang Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui di akhir hayat dia, maknanya dia nak beriman kepada Nabi SAW. Kan? Jadi kita kena faham dengan ilmu Allah. Kalau kita faham just maknanya, kenapa ada orang yang dapat hidayah, kenapa ada orang tak dapat hidayah, kenapa Allah tak bagi je hidayah pada dia kan masuk Islam? Kerana dalam pengetahuan Allah, Allah dah mengetahui apa pilihan orang. Berdasarkan mungkin Allah susun dia untuk dia terima ataupun dia dengar penjelasan, mendengar kebenaran, tapi dia tak terima juga.
Maka pilihan dia untuk tak terima tu, maka di situlah Allah tentukan bahawa dia tidak. Okay. Baik. Tafsiran ayat ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa jika dia berkehendakkan untuk memberikan taufik kepada semua orang untuk beriman dan beramal saleh, pasti Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk melakukan. Jadi persoalannya, kenapa Allah tak lakukan? Jadi hidayah itu adalah sesuatu yang perlu diminta sepanjang hidup. Dan ia berdasarkan pilihan dan kemahuan sendiri tanpa paksaan yang perlu pada pencarian melalui amal saleh. Baik. Disebutkan yang pertama, hidayah itu adalah sesuatu yang perlu diminta sepanjang hidup. Betul tak kita minta hidayah sepanjang hidup? Ihdinas siratal mustaqim. Tak kecuali siapa pun. Hatta Nabi. Nabi pun membaca ihdinas siratal mustaqim walaupun nabilah yang paling benar. Yang ini nabilah yang maknanya yang berada di atas landasan kebenaran. Bukan bermaksud ada orang maknanya orientalis. Kata tengok Muhammad pun minta hidayah, tunjukkan dia tak betul, bukan. Jadi kita faham tadi saya sebut hidayah ni ada 3 peringkat. Peringkat pertama disebut sebagai hidayatul irsyad. Yang ini nak kenal baik dan buruk itu dulu. Yang kedua hidayatul taufiq. Dah kenal yang baik, nak beramalnya atas perkara yang baik, nak kena hidayah pada Allah. Kita kadang tahu oh, benda ni baik, benda ni buruk. Tahu 10 hijrah ni maknanya Allah gandakan amalan. Tahu. Tapi nak beramal tu kadang-kadang Allah kan letih sebagainya. Maka perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah itu taufiq. Yang kedua, nak beramal. Dah beramal, nak kekal di atas amal kebaikan itu, maka perlukan hidayah yang kedua, yang ketiga, iaitu hidayah as-sabat, hidayah ketetapan ataupun istiqamah. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada pemuda Al-Kahfi, wazidnahu, kami tambahkan hidayah. Apa makna tambah hidayah? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ini orang yang sabat, orang yang kekal, tak teguh, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu. Maka tidak ada seorang pun di atas dunia ini, termasuklah para anbiya, maknanya mereka juga minta untuk meminta hidayah sepanjang, kerana hidayah paling penting, yang paling tinggi, hidayah istiqamah. Dan ianya berdasarkan pilihan. Disebutkan tadi, bagaimana pilihan itu datang pada peringkat awal. Yang baik, yang buruk, nak buat mana? Kalau pilih yang baik, okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka peluang untuk kita buat kebaikan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun akan pernah rasa benda. Iaitu bila mana kita ada niat untuk melakukan kebaikan, mana kita pilih untuk jalan kebaikan, kita akan rasa Allah akan mudahkan kepada kita. Begitu juga kadang-kadang perkara kejahatan pun, kadang-kadang kita ada niat nak buat jahat, tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala halang kita. Susah macam nak buat benda jahat. Itu menunjukkan bahawa maknanya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya masih mengasihi. Tapi kalau maknanya kita nak buat jahat, mana dipermudahkan buat jahat, itu nak kena jaga. Takut maknanya istidraj, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala maknanya tak perhatikan. Baik. Bukan tak perhati maksudnya tak tengok kita, tapi maknanya biarkan kita. Dia rugilah kita. Sebab itu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya doa yang baca lepas solat kadang-kadang, wala takilna ila anfusina tarfata aini wala aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Ini kita minta untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggalkan perihal kehidupan kita ni pada diri kita sendiri. Buat sendiri kehidupan kita, tanpa Allah Subhanahu Wa Taala guide kita. Kerana apa? Kalau tidak ada guide daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ini mustahil maknanya kita nak capai kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan hidayah itu berdasarkan pilihan dan kemahuan sendiri, tanpa ada paksaan, yang mana perlukan kepada pencarian. Mesti dia berdasarkan pencarian, iaitu melalui amal saleh dan amal kebaikan. Jadi amal saleh itu dia ada dua. Maknanya sebelum nak buat amal soleh pun bukan hidayah, dan kita beramal soleh juga untuk mendapatkan hidayah.
Kerana kita sebut hidayah tu dia ada di peringkat yang kita sebut. Jadi justru setelah dibekalkan peringatan, maka layaklah neraka jahanam kepada jin dan manusia sesuai daripada pilihan yang mereka lakukan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, walakin haqqal qaulu minni. Jadi haqqal qaul ni saya rasa saya akan terangkan. Betul. Haqqal qaul ni ada baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat. Jadi kalau tuan-tuan dalam Zoom maya kita ni ataupun ada sebarang persoalan, ni boleh tanyakan. Jadi kalau nak tanya ataupun kita boleh. Kalau ada berkaitan dengan ayat ataupun isu-isu yang berkaitan dengan ayat nak ditanyakan. Baik. So kita pada ayat tadi yang ke-13 tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Ini jawapan ini adalah jawapan kepada permintaan mereka sebelum ini, iaitu kembalikanlah kami di dunia ni, seolah-olah sebelum ini kami duduk di dunia ni tak dapat hidayah. Kami nak balik sebelum ke dunia ni untuk, maknanya kami dah mungkin sekarang ni kami dah dapat hidayah, kami dah yakin dah sekarang ni. Kami nak balik ke dunia ni nak buat amal soleh dah sebab kami dah yakin dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut jawapan kepada permintaan mereka itu sebelumnya, iaitu jika Allah inginkan kembalikan kamu dalam keadaan beriman, maka akan aku berikan hidayah sewaktu di dunia lagi. Jadi maknanya tak perlu kamu nak minta untuk kembalikan ke dunia. Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendakkan kamu mendapat hidayah di dunia lagi sebelum kamu mati, Allah akan berikan hidayah. Cuma dalam konteks maknanya kita faham tadi, Allah nak berikan hidayah itu berdasarkan pilihan manusia. Kita faham itu. Bukan bermakna Allah bersikap zalim. Yang ni Allah beri hidayah, yang ni tak beri hidayah. Bukan. Itu kita faham dulu. Baik. Kerana apa? Hidayah ini bukan paksaan, tetapi ia adalah pilihan yang memberikan kesan akan pemilihan tersebut. Setiap benda di atas muka bumi ni, kita ada pilihan. Dan pilihan kita itu akan memberikan kesan. Baik ke buruk ke, dia akan beri kesan kepada diri kita. Maka hidayah juga maknanya adalah pilihan orang yang memilih untuk berada di atas jalan hidayah. Maka pilihan dia berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mendapat kenikmatan dan juga ganjaran. Dan sebaliknya, dapat maknanya balasan dan juga kesengsaraan. Jadi pemilihan manusia itu pula dibantu dengan keberadaan Rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala minta manusia mencari hidayah, manusia ni akan ditetapkan sama ada mendapat hidayah ataupun tidak berdasarkan pilihan. Allah tak tinggalkan buat pilihan sendiri. Tapi Allah datangkan Rasul, keberadaan Rasul. Dan Allah datangkan adanya risalah yang datang untuk memberikan peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ketiga, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Yang datang memberikan peringatan jika kecenderungan kepada perkara yang salah dan menunjukkan bahawa Allah menginginkan kebaikan kepada semua makhluk dan tidak menzalimi sesiapa pun. Jadi menunjukkan bahawa, saya sebutkan apa ini di sini, menunjukkan bahawa hidayah tadi pemilihan manusia yang mana Allah bantu melalui Rasul dan risalah. Ini pada setiap manusia pula Allah bekalkan dari sudut alat untuk mencapai hidayah, pendengaran, penglihatan, hati, akal, fikiran. Yang mana kalau manusia cenderung kepada perkara yang salah, itu bukan maknanya kerana Allah menzalimi dia, kerana itu pilihan dia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menginginkan kebaikan kepada semua makhluk. Apa bukti Allah menginginkan kebaikan kepada semua makhluk? Allah datangkan Rasul dengan risalah. Itu membuktikan bahawa Allah menginginkan kebaikan dan menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah dan tidak akan menzalimi sesiapa pun.
Baik. Kalau tuan-tuan biasa baca hadis dalam hadis bab, ada satu hadis yang mungkin dia akan menyebabkan sedikit muskil kepada kefahaman, iaitu ada hadis yang menyebutkan tentang ada seorang hamba yang mana dia beramal dengan amal soleh, amalan ahli jannah, disebut dalam hadis. Sepanjang kehidupan dia, fayasbiquhul kitab, yakni telah didahulukan kepadanya kitab, yakni ketentuan, fayamalu amal ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam. Dengar hadis ni. Dan Allah Subhanahu Nabi SAW sebut lagi, ada orang yang mana kehidupan, sepanjang kehidupan dia kira buat maksiat ni amal ahli neraka lah. Tapi fayasbiquhul kitab, telah ditentukan takdir kepada dia, dia beramal dengan amal soleh di akhir kehidupan dia, maka dia mati dalam keadaan dia masuk syurga. Kan? Dengar kan hadis ni kan? Hadis yang masyhur. Macam mana kita nak faham hadis? Ada orang kehidupan dia buat amal soleh kan, sepanjang kehidupan dia. Nah, ini di akhir ni dia tergelincir, akhirnya maknanya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada orang sepanjang kehidupannya beramal buruk, tapi maknanya akhirnya ni Allah tentukan maknanya dia buat amal soleh, maka dia mati dalam keadaan yang baik. Kan? Satu, dalam hadis Nabi SAW sebut innamal a'malu bil khawatir. Sesungguhnya amal itu pada di akhirnya. Ini ketentuannya itu adalah di akhir kehidupan. Baik. Hadis ini sebenarnya dia ada riwayat yang lain. Iaitu dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa seorang itu melakukan amalan ahli syurga fima yabdu nas. Maknanya apa yang terzahir pada manusia yang nampak itu amalan ahli syurga. Maksudnya iaitu dari sudut dia buat, mungkin dia solat, mungkin dia orang yang bersedekah, tapi maknanya dia lakukan hal tersebut dalam keadaan riak, mungkin dalam keadaan sum'ah, mungkin dalam keadaan takabur, mungkin nak kata tengok aku seorang hanya berbuat qiyam. Orang lain tak boleh buat qiyam. Dia buat benda baik, tapi maknanya menyelangi perkara kebaikan tu dengan keburukan. Dan orang yang melakukan kebaikan, kalau benar ikhlas, benar maknanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala janji dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala la yuti'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan sesekali mensia-siakan. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mensia-siakan orang yang benar-benar maknanya beramal soleh kepada Allah Subhanahu. Jadi nak sebutkan tentang hidayah ini, dia perlu dengan amal soleh tadi, dengan amal soleh yang benar. Disebutkan tadi, dan dia adalah pilihan, dan pilihan itu adalah pilihan lakukan soleh. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi sesiapa. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rasul dan juga risalah untuk menyatakan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ini yang Allah suka. Innallaha yuhibbut mutahhirin. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi dengan pilihan itu juga dapat membezakan tingkatan manusia yang benar mengikut dan pertengahan ataupun mereka yang menzalimi diri sendiri. Ini yang disebutkan dalam surah Asy-Syura tak silap. Manusia ni dia ada 3 tingkatan. Ada orang yang mana benar, maknanya yang ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yang wajib, yang sunat dan sebagainya. Ada orang pertengahan, dia ikut yang wajib dia. Dan ada orang yang minhum man zalimun li nafsihi. Ini ada sebahagian mereka yang mana zalimi diri mereka sendiri. Nak sebutkan ketiga-tiga peringkat tingkatan manusia ini berdasarkan pilihan manusia itu sendiri. Kita pilih nak menjadi orang yang benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para rasul dan juga para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Tak jadi orang yang soleh pun, tak jadi orang yang benar pun,
tak jadi orang yang yang disebutkan dalam ayat tadi, paling kurang wa hasuna ulaika rafiq. Jadi orang yang mana kita cuba untuk dekat dengan orang yang soleh, kita cuba dekat dengan orang yang baik, kan? Itu pun paling kurang mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Baik. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Baik. Jadi maksud ayat haqqal qawl, walakin haqqal qawl minni la amla'anna jahannama. Haqqal qawl ni ada dua maksud. Maksud yang pertama, ini kebenaran yang telah dijelaskan kepada mereka berupa hidayah. Yang kedua, siksaan ataupun keputusan haqqal qaul. Ini keputusan muktamad, iaitu siksaan yang telah ditetapkan kerana keingkaran. Kalau kita baca balik ayat ni, supaya kita boleh faham makna haqqal qaul tu dengan dua maksud ni. Okey. Tahu, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Ya, ini kalaulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada manusia itu semuanya mendapat hidayah. Maka walakin, tapi sebelumnya lagi kami telah mendatangkan kebenaran, kami telah memperlihatkan kebenaran, ya ini di dunia tersebut kan, telah memperlihatkan kebenaran itu di dunia. Haqqal qawlu minni, telah datang kebenaran daripada aku, ini ketika mana manusia itu telah berada di dunia, kalau Allah berkehendakkan berlakunya hal demikian. Dan maksud yang kedua, haqqal qaul tadi, iaitu dari sudut telah pun tetap kebenaran, tetap siksaan kerana mereka itu tidak dapat hidayah. Walakin haqqal qaulu minni la amla'an, telah tetap hidayah telah tetap siksaan daripada aku, maka aku akan penuhi Jahannam itu Jahannam dengan jin dan juga manusia. So ayat perkataan haqqal qaul itu kita boleh faham dengan dua maksud. Satu maksudnya iaitu telah jelas kebenaran yang telah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menginginkan ia diberikan, maka Allah dah berikan di dunia lagi. Yang kedua makna walakin haqqal qaulu minni la amla'an. Ini Allah tak berikan hidayah sebelumnya, maka menunjukkan siksaanlah bagi orang tersebut, iaitu dengan Allah memenuhi Jahannam itu dengan jin dan juga manusia. Baik. Kenapa didahulukan jin berbanding manusia? Dalam Quran, majoriti ataupun boleh kata kesemua ayat jika menyebutkan tentang jin dan manusia, akan didahulukan jin dan manusia, kecuali satu ayat saja di dalam surah Al-Isra. Sebab apa? Kerana yang pertama dari sudut kehidupan, jin terlebih dahulu sebelum manusia. Iblis kan, tadi daripada kalangan jin. Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Iblis daripada kalangan jin. Malaikat diciptakan daripada cahaya, dengan iblis daripada api. Jadi kalangan jin yang terlebih dahulu telah dijanjikan neraka kepadanya. Kemudian sesiapa yang mengikutinya dari kalangan jin dan manusia. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka. Dalam ayat yang lain Allah kata, Allah akan penuhkan Jahannam ini minka, daripada kalangan kamu, jin. Wa mimman tabi'aka, dan sesiapa sahaja yang mengikut kamu daripada kalangan manusia. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan jin dan juga jin daripada manusia. Kerana manusia pun dalam surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas. Ya, ini kenapa manusia melakukan kejahatan? Kerana hasutan daripada jin, iaitu syaitan lah, daripada jin dan juga iblis. Jadi maknanya disebutkan jin terlebih. Disebutkan daripada aku. Disebutkan minni, disebutkan perkataan daripada aku sebagai isyarat kepada janji yang telah disebutkan dalam potongan ayat di atas. Yang ini walakin haqqal qawlu minni. Minni ini menunjukkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah dah janji dah di dunia, dengan Allah menyebutkan risalah, siapa yang tidak beriman maka mereka akan dikenakan azab di hari akhirat. Kata ajma'in juga ada dua maksudnya. Itu penegasan bahawa kumpulan seluruh jin dan manusia
Dan yang kedua, mereka terbahagi kepada dua golongan, iaitu jin dan juga manusia. Ajma'in menunjuknya dikumpulkan, sama ada masuk dikumpulkan itu jin dan manusia keseluruhannya, dan juga boleh masuk jin pada tempat jin, maknanya manusia pada tempat manusia. Al-Kulihal boleh membawa maksud kedua-dua sekali. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan bersama dengan sesiapa yang kita hidup. Sebab tu ada hadis Nabi SAW sebut tentang apa nama al-maru, saya lupa hadis tu nama. Seorang lelaki atau wanita tu, seseorang manusia itu dia akan bersama dengan orang yang dia sukai ataupun cinta. Al-mar'u ma'aman ahab, tak silap lebih kurang macam itulah. Hadis Nabi SAW sebut. Ini di hari akhirat itu seorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kan? Kalau dia ikut jin yang menyesatkan, maka dia akan dikumpulkan bersama jin yang menyesatkan. Baik, kita tengok ayat yang terakhir. Ayat yang ke-14 hari ini, ayat yang terakhir. Fazuqu bima nasitum liqa'a yawm hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu maka rasalah azab. Fazuq, rasalah azab siksa kerana kamu menjumpai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kamu pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Dan yang demikian, rasalah azab yang sekekal dengan sebab apa yang kamu telah kerja. Jadi ayat ini maknanya menunjukkan kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala pertama katakan rasakanlah, tunjukkan bahawa benda itu dilakukan memang sungguh-sungguh kalau kita rasakan. Ini mana azab itu memang satu benda yang bagaimana Allah janji, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan. Nasitum liqa'a yaumikum hadza, disebabkan kamu melupakan kami, nasitum liqa'a yaumikum hadza, kamu melupakan pertemuan dengan hari ini. Hadza inna nasitakum, hari ini kami juga melupakan. Jadi para ulama ada menyebutkan antara bentuk azab yang paling besar selain daripada maknanya dibakar dalam api dan sebagainya adalah Allah melupakan. Kita bayangkan macam ni. Walillahil masalih a'la. Cuma kita bayangkan. Kalau kita masak kan. Kita masak kan, ibu masak. Buka atas. Bila masak kita lupa kata kita masak. Buka api tu. Apa akan jadi pada masakan tu? Hangit kan? Akan jadi rentung, hangit. Kalau tak ambil tahu maknanya mungkin boleh terbakar dan sebagainya. Tapi kalau tengok benda tu walaupun dibakar, ini maknanya akhirnya benda itu adalah benda yang boleh dimakan, boleh diangkat balik semula, kan? Kalau rasa hangit sikit pun, maknanya bila kalau kita perhatikan, maknanya kita boleh angkat benda tu daripada dia terus hangit. Walillahil masalih a'la. Nak sebutkan, kalaulah seorang itu dia telah berada di dalam neraka, itu satu balasan dah. Tapi maknanya berada dalam neraka tanpa Allah pedulikan, maknanya menunjukkan tak ada peluang lah dia nak keluar daripada. Kalau maknanya mungkin ada orang yang mana orang yang Islam, mungkin dia dimasukkan dalam neraka, ada. Tapi maknanya selepas daripada habis, maknanya dibakar dari sudut dosa-dosanya, na'udzubillah, tak kita jauhkan. Tapi maknanya kemudiannya akan dimasuk ke dalam syurga. Kemudiannya. Jadi nak sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala melupakan seseorang itu ke mana berada di dalam neraka, itu sebesar-besar azab. Bukan tak ada dah dari sudut rahmat. Tidak ada yakni peluang maknanya dia mendapat nikmat ataupun rahmat Allah Subhanahu. Wazuqu azaba, sebab apa Allah kata kemudiannya wazuqu azabal khuldi, sebab azab itu akan berkekalan bima kuntum ta'mal, hadap apa yang kamu lakukan. Baik, ayat ini menyebutkan tentang rasakanlah azab disebabkan pendustaan kalian akan hari kebangkitan dan perhitungan kerana keinginan kalian tidak lagi diperlukan. Tafsir umum ayat ini, selain dimasukkan ke dalam neraka, mereka juga berhak dikecam dan
dicerca atas pilihan mereka. Fazuku, dia ada satu ayat, kalau kita dalam bahasa kita kata hapadan. Ya, ini dalam di neraka ni, nauzubillah. Ya, ini seseorang itu dia bukan sekadar diazab dari sudut fizikal dia, ataupun tubuh badan dia, dalaman dan luaran, tapi emosi dan perasaan juga rasa diazab. Antaranya Allah kata fazuku, rasakanlah. Antaranya yang lain, neraka ni kalau dalam hadis Nabi dan juga dalam ayat Quran, kita boleh gambarkan dia macam ni tau. Dia macam seorang itu dia akan jatuh ke satu tempat yang sempit, kan? Sempit dia jatuh daripada tingkat tinggi, jatuh dalam tempat yang sempit tu. Ini kita boleh gambaran lah. Gambaran. Biasanya kalau orang yang jatuh daripada tempat tinggi, jatuh dalam perigi, kan, jatuh dalam telaga, macam itulah ibaratkan ada lubang, ada pintu lah. Tak ada lah kan? Kenapa neraka ada pintu? Jawab. Kenapa neraka? Ini ibarat macam kita jatuh dalam telaga, tapi ada pintu. Sebab nak dalam ayat nanti kita sebut ayat apa? Ayat 20 nanti kita akan terangkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut lama aradu. Ini ketika mana mereka menginginkan. Bila nampak pintu, apa yang akan berlaku pada orang yang berada dalam keadaan ketakutan tu? Ada harapan nak keluar kan? Nak keluar. Lama aradu an yakhruju minha. Ini Allah kata ketika mana mereka ada harapan tu nak keluar tu, Allah kata u'idu fiha, masukkan balik. Baqila lahum dzuqu azaban. Allah kata masukkan mereka balik dan rasakanlah badan dzuq azaban. Ini ayat ini nak sebutkan kepada kita tentang bila Allah Subhanahu Wa Taala, satunya neraka ni dia tidak hanya maknanya azab dari sudut luaran fizikal ataupun dalaman anggota badan dalaman sahaja, tapi dari sudut emosi. Dan hingga bila mana rasa ada harapan, pintu tutup, tak boleh keluar. Musnah harapan itu lagi orang kata apa, lagi perit kan, berbanding kalau dah tak ada keluar ni, tak apa, redha je lah, tak boleh keluar kan. Tapi bila ada pintu, dia tak boleh nak rasa emosi tu pun maknanya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lupa akan sesuatu yang disebutkan dan dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Sedangkan mereka melupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah setiap satu yang mereka laksanakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fazu nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Maka dengan sebab kamu dah yakin akan apa yang disebutkan oleh para rasul, maka kan kamu akan dikembalikan, tetapi nah rasakan azab sesaan kami yang kan. Maknanya setelah permintaan mereka, Allah dah jawab, kalau kami nak bagi, kami bagi ni lagi, semua orang akan mendapat hidayah. Tapi kami tak bagi sebab apa? Berdasarkan pilihan kamu pilih sedemikian. Maka hari ini rasakanlah azab sesaan kami. Dan fadhuku ini disebutkan membawa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ia merujuk kepada isyarat kepada hari kebangkitan yang menunjukkan tidak ada jalan pulang lagi. Dan rasakan pada waktu ini, sebab apa? Nanti Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyebutkan walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Ini tentang azabil adna dengan azabil akbar, iaitu azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia ni paling teruk, akhir sekali berakhir dengan matian. Mati. Tapi azab di akhirat disebutkan azabil akbar kerana sesaan itu, kesakitan itu tidak akan berhenti. Fazuqu disebutkan tentang tidak ada jalan pulang. Isyarat juga kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rasakanlah, maknanya maka setiap sesuatu itu akan sebab kamu melupakan pertemuan dengan Allah, hari ini kamu rasakan setiap satu amalan kamu itu dihitung oleh Allah Subhanahu. Rasa tu rasa gerun. Belum lagi dimasukkan sebab
ayat seterusnya pun baru cerita tentang maknanya seorang itu dimasukkan ke dalam. Baik. Ayat ini juga membawa masuk isyarat kepada azab yang disediakan kerana perbuatan kamu. Fazuku. Nah, rasa dulu. Dalam ayat surah Al-Anbiya, ayat yang ke-60 silap. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang orang yang mana akan dimasukkan dalam neraka. Mereka akan first kali macam teaser tau. Mereka akan ditiupkan dengan angin yang angin. Kalau macam kita duduk kat tempat sampah pembakaran kan. Kita duduk dekat tu tak betul-betul duduk kat api lagi, tapi dah dekat tu kita akan rasa angin kan. Akan rasa panas, bahang dia tu. So bahang dia tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan angin yang mana akan kena sikit pada apa nama? Pada orang yang bersalah. Saya ingat ayat tu. Silap saya surah Al-Anbiya ayat silap. Ya. Eh, apa ayat yang tadi secara baik ayat nak sebutkan tentang saudara saya. Alhamdulillah. Ayat 46 bukan ayat 60 dapat. Wala in massathum nafhatun min azabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ya ini dan demi sesungguhnya jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja daripada azab Tuhan. Maknanya sedikit ni apa? Yang pertama Allah sebut wala in massathu. Massat ni apa? Massat ni dikena macam ni. Sekali lalu ya. Massathum. Macam tersentuh. Nafhatun min azab. Nafhah ni adalah angin yang mana dia datang sekali macam sekali hembus ya kita. Datang sekali je. Nafhatun min azab. Daripada azab api neraka, nafhah angin sahaja daripada tu. Apa yang mereka kata? Ya wailana inna. Kena angin tu saja. Mereka kata, oh celakalah. Ini yang sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah kata fazub, mana menunjukkan isyarat ada yang lebih besar lagi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan. Inna nasinakum disebutkan sebagai musyakalah, yakni bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kamu melupakan aku, maka inna nasinakum, maka aku juga akan melupakan kamu tapi di hari akhirat. Itu perkataan yang sama dalam satu ayat tetapi mengandungi kefahaman yang berbeza. Kerana ini nak sebutkan apa makna musyakalah tu. Kerana apa? Lupanya mujrim kerana pendustaan dan keingkaran, dan lupanya Allah itu adalah kesan daripada perbuatan mereka apabila mereka diazab. Bukan bermakna Allah lupa tentang apa yang mereka buat, tapi Allah melupakan ini mereka ini ketika mana mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazuqu azaban khuldi bima kuntum ta'malun. Ayat ini mengandungi maksud yang pertama, penegasan terhadap ayat yang sebelumnya, iaitu apabila mereka dilupakan, ia ini tidak ada kerahmatan lagi buat mereka, saya sebutkan dah tadi, dan menunjukkan berterusan sesaan, maka disebutkan mereka kekal di dalam neraka atas pilihan yang dilakukan oleh mereka. Wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun ini juga memboleh membawa maksud bahagian pertama ayat tadi menjelaskan mereka menolak untuk memikirkan kemungkinan adanya hari kebangkitan. Maknanya wazuqu yang pertama menunjukkan bahawa mereka telah menolak adanya hari kebangkitan, maka Allah kata fazuqu, rasakan inilah hari kebangkitan. Dan potongan bahagian yang kedua ini adalah berkaitan dengan azab yang akan ditimpakan ke atas mereka. Maknanya ayat ini, kalau pandangan yang kedua tadi nak sebutkan fazuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Ini kerana mereka melupakan
adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua mereka mengingkari akan adanya balasan. Maka yang kedua Allah sebut, Allah ulang sekali lagi, wazuqu azabal khuld, kerana mereka mengingkari akan adanya balasan oleh sebab. Wallahu ta'ala. Ada soalan, pandangan atau apa yang disebutkan? Baik, kalau tak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan kaitan hal banyak berkaitan dengan ayat-ayat. Sebenarnya dalam surah As-Sajadah ni, memang Nabi saya sebut di awal dulu, kita mungkin recap balik. Nabi SAW baca pada rakaat pertama bukan sekadar kerana dia adalah surah satu, kerana di dalamnya ada peringatan-peringatan, banyaknya peringatan tentang azab. Maka Nabi dahulukan baca tu untuk maknanya peringat dulu pada rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Al-Insan, sebab apa? Sebab dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu Wa Taala sebut detail tentang nikmat. Minum macam mana, air itu daripada tekong macam mana dihidangkan. Yang itu disebutkan secara detail. Ini kerana kadang-kadang manusia kita sendirilah, maknanya mungkin banyak dosa yang kita buat, kita perlu ketuk diri kita tu lebih dulu dengan peringatan yang kan, sebelum merasa nak rasa seronok tentang nikmat. Wallahu ta'ala alam. Astagfirullah.